Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Hari ini kita akan membincangkan isu-isu perkahwinan di bawah tajuk iddah. InsyaAllah Ustazah akan sama-sama dengan anak-anak untuk membincangkan tajuk iddah. Mari kita lihat apa isi kandungan PDPC kita pada hari ini. Yang pertama, maksud dan hukum iddah. Maksudnya untuk hari ini anak-anak dikehendaki tahu dan maksud serta hukum. Yang kedua, jenis dan tempoh iddah. Pastikan di akhir pembelajaran ini anak-anak dapat maksud dan hukum, jenis dan tempoh iddah serta larangan semasa iddah. Mari sama-sama kita bincangkan. Okey, kita lihat apa maksud iddah. Iddah ialah tempoh masa yang perlu dilalui oleh isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Iddah ialah satu tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas perkahwinan terbubar, ataupun selepas kematian suami. Iddah ini berlaku tatkala selepas sesuatu perkahwinan itu dibubarkan ataupun berlaku kematian suami. Apa hukum iddah? Iddah hukumnya wajib. Maksudnya di sini tempoh masa yang ditetapkan itu wajib dilalui oleh si isteri sama ada berlaku pembubaran perkahwinan ataupun disebabkan kematian suami. Hukum dia wajib. Baiklah, kita lihat yang seterusnya, jenis iddah. Terbahagi kepada dua, bercerai hidup satu, bercerai mati satu. Iddah ada dua, bercerai hidup tatkala berlaku pembubaran perkahwinan ataupun bercerai mati tatkala berlaku kematian suami. Okey, kita lihat iddah semasa bercerai hidup. Pembubaran sesuatu perkahwinan. Kita lihat satu persatu. Dalam situasi isteri, ini bahagian ini adalah situasi isteri dan iddahnya, tempoh masanya bagaimana? Berapa lama? Situasi isteri hamil. Sekiranya bercerai hidup, dibubar perkahwinan tersebut dalam keadaan isteri hamil, iddah tempoh masanya ialah sehingga melahirkan anak. Ustazah ulang. Dalam tempoh bercerai hidup itu, pembubaran perkahwinan itu, situasi isterinya hamil, mengandung. Maksudnya iddah dia atau tempoh masanya ialah sehingga melahirkan anak. Itu situasi pertama. Situasi kedua, tidak hamil. Sekiranya ketika diceraikan, dibubarkan perkahwinan, isteri tersebut tidak hamil, maka iddahnya ialah 3 kali suci. 3 kali suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekiranya ketika diceraikan, dibubarkan perkahwinan tersebut, isteri putus haid. Iddah tempoh masanya ialah 3 bulan dari tarikh disahkan pembubaran perkahwinan tersebut. Dan yang keempat situasinya, sekiranya diceraikan, dibubarkan perkahwinan, isteri belum disetubuhi, maka iddahnya tiada iddah. Ustazah ulang, kalau hamil sehingga melahirkan anak, jika tidak hamil 3 kali suci, jika putus haid 3 bulan dan sekiranya belum disetubuhi waktu bercerai hidup tersebut, tiada iddah. Kita lihat sekarang bercerai mati pula. Bercerai mati ni maksudnya suami meninggal. Sama situasi. Kita lihat yang pertama, sekiranya sewaktu suami
mati atau meninggal dunia isteri hamil, iddahnya ialah sehingga lahir anak. Sehingga lahir anak. Yang kedua, sekiranya ketika suami bercerai mati atau kematian suami itu isteri tidak hamil, iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Begitu juga putus haid 4 bulan 10 hari, belum disetubuhi juga, iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Itu sekiranya bercerai mati atau kematian suami. Kita lihat nota tambahan. Ada maklumat tambahan yang ini Ustazah kongsikan dengan anak-anak di luar sana. Iddah perempuan bercerai hidup 3 kali suci. Kenapa iddahnya 3 kali suci? Kerana ia dapat membersihkan rahim perempuan daripada benih hasil hubungan dengan bekas suami. Kita tahulah maksudnya anak tu andai kata ada di dalam rahim si isteri, kita tahu anak siapa. Sebab itu tempoh 3 kali suci itu, bercerai hidup 3 kali suci itu tujuannya lah untuk membersihkan. Kalau sekiranya ada, maksudnya kita tahu benih itu adalah anak kepada bekas suami. Itu maksudnya. Iddah perempuan bercerai hidup tetapi hamil. Tadi kan kita tahu dia bercerai tapi dalam keadaan isteri dia hamil. Iddahnya sehingga melahirkan anak. Kenapa iddahnya sehingga melahirkan anak? Ia adalah tempoh yang cukup sehingga melahirkan anak. Tak kisahlah waktu itu si isteri baru mengandung 2 bulan ke 3 bulan ke, tapi iddahnya sehingga melahirkan anak. Sebab ia adalah satu tempoh yang cukup untuk memberi perhatian dan penjagaan kesihatan dan kandungan. Itu tujuan ataupun kenapa ada tempoh-tempoh tertentu yang berlainan. Ini terutamanya untuk yang hamil. Kita lihat pula iddah perempuan bercerai mati. Iddah perempuan bercerai mati adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini tempoh yang sesuai sebagai tanda perkabungan dan kesedihan di atas pemergian si suami. Manakala iddah perempuan belum disetubuhi, tiada iddah. Tiada tempoh tertentu kerana rahimnya berisi. Ini nota tambahan yang Ustazah berikan kepada anak. Kita lihat pula larangan semasa iddah. Perkara yang dilarang, tempoh iddah talak, tempoh iddah kematian suami. Antara perkara yang dilarang, yang pertama terima pinangan. Yang ini adalah tempoh iddah talak ni maksudnya cerai hidup, tempoh iddah kematian suami ini cerai mati. Yang pertama perkara yang dilarang terima pinangan, sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Kita lihat. Tempoh iddah talak maksudnya diceraikan hidup, dibubarkan perkahwinan, haram terima pinangan lelaki lain secara terangan atau sindiran. Dalam tempoh tu haram isteri itu tadi menerima pinangan lelaki lain sama ada secara terang-terang atau sindiran. Manakala tempoh iddah kematian suami, haram terima pinangan lelaki lain secara terangan. Tetapi dibolehkan secara sindiran. Kalau iddah talak atau cerai hidup, dua-dua tak boleh. Terima pinangan sama ada terangan atau kiasan, sindiran, dua-dua tak boleh. Tetapi kalau iddah kematian suami, tidak boleh secara terangan, tetapi secara terangan tak boleh, tetapi secara sindiran boleh. Dari aspek ataupun perkara keluar daripada rumah yang disediakan pula.
kalau iddah talak cerai hidup, okey, tidak boleh keluar kecuali keperluan yang dibenarkan. Kerja ke, okey, maka boleh ke. Okey, sama juga sekiranya tempoh iddah kematian suami tidak boleh keluar juga dalam tempoh 10 hari itu kecuali untuk keperluan-keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Baiklah, seterusnya menghias diri. Okey, dilarang menghias diri. Okey, tempoh iddah talak cerai hidup diharamkan berhias kecuali dalam iddah raj'i. Okey, talak raj'i, talak 1 dan 2. Okey, boleh berhias. Okey, tapi kalau talak lain tak boleh. Dalam tempoh kematian suami juga 4 bulan 10 hari diharamkan berhias. Okey, diharamkan berhias dalam tempoh tersebut. Okey, yang terakhir perkahwinan. Dalam tempoh iddah talak cerai hidup haram berkahwin kecuali suaminya. Tak boleh berkahwin dengan orang lain kecuali dia nak balik semula dengan suami dia. Kita sebut iddah raj'i itu. Okay, itu saja yang boleh. Tetapi untuk iddah kematian suami haram berkahwin untuk tempoh 4 bulan 10 hari tersebut. Itu adalah larangan semasa iddah. Okey, demikian Ustazah kongsikan tentang isu-isu perkahwinan di bawah tajuk iddah. Mudah-mudahan anak-anak mendapat manfaat di atas perkongsian Ustazah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.